Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, rahmat serta kekayaan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, segala nikmat pada kita, marilah sama-sama kita panjatkan rasa rendah diri dan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya untuk kita meminta pertolongan dan segala-galanya. Sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada kali ini untuk sesi tazkirah yang sama-sama kita akan berkongsi ilmu. Berkongsi cerita untuk sama-sama kita mengambil pengajaran, untuk sama-sama kita doakan kebaikan untuk kita bersama. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan kesihatan, doakan keberkatan hidup, perjalanan rezeki kita setiap hari, sehinggalah kita pergi menemui serta menghadap Ilahi. Hadirin dan hadirat sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, untuk pertamanya, apa yang kita boleh bincang pada pagi ini, apa yang boleh kita kongsikan adalah cerita dari langit. Tajuk ni saya pilih khas, tajuk pilih ini saya pilih khusus. Saya pilih secara khusus untuk berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, abang, kakak, adik-adik dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita sedar dan kalau kita perasan, apa yang saya nak bawa cerita daripada langit ni. Okey. Dalam beberapa minggu lepas, kita dikhabarkan, kita dihebohkan, kita menerima satu cerita daripada rakan-rakan kita, daripada sahabat-sahabat kita, bahawa berlakunya fenomena alam, khususnya fenomena yang berlaku di ruang angkasa. Inilah cerita yang saya nak bawa supaya kita dapat mengambil pengajaran secara bersama. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari berkesempatan untuk melihat fenomena gerhana bulan penuh. Itu cerita yang pertama, fenomena gerhana bulan penuh yang telah berlaku pada 26 Mei yang lalu. Yang ini selepas ketika masuknya waktu maghrib. Kita di Malaysia dapat melihat fenomena alam ini ciptaan Allah, iaitu fenomena gerhana bulan penuh. Itu cerita yang pertama. Baik, manakala cerita yang kedua yang saya bawakan untuk perkongsian ini adalah berkaitan dengan fenomena istiwa azam. Fenomena istiwa azam iaitu di mana kedudukan matahari yang Allah cipta berada pada langit, di atas Makkahul Mukarramah. Khususnya ketika itu matahari berada di atas laluannya berada di atas Kaabah dalam Masjidil Haram. So, dua cerita ini yang sama-sama dapat kita mengambil pengajaran, sedikit ilmu yang ada daripada saya untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi sekalian. Baiklah, kita tengok. Cerita yang pertama berkaitan dengan gerhana bulan penuh. Alhamdulillah, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada mereka yang berkesempatan dan diberi peluang oleh Allah untuk melihat sendiri bagaimana Allah mengatur kejadian alam ini. Betapa hebatnya kuasa Allah SWT mengatur objek-objek langit yang Allah cipta sebagai pengajaran kepada kita yang berada di muka bumi ini sebagai hamba dan juga sebagai khalifah yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada kawasan yang hujan, mendung kan, tak dapat nak tengok, tapi sahabat-sahabat di Sabah dan Sarawak, okey, berlaku pada jam 7.11 malam, okey, mereka dapat melihat. Mereka dapat melihat lebih awal bagaimana kemuncaknya waktu gerhana bulan penuh. Tapi rakan-rakan sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Semenanjung, kita hanya dapat melihat sedikit sahaja seketika waktu maghrib, okey, iaitu bermula pada 7.25, okey, dan masih lagi berlaku fenomena gerhana, tapi tidak seperti yang dapat disaksikan oleh sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun kita bersyukur kerana Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh ini yang cukup dapat memberi satu ilmu dan pengajaran kepada kita. Memetik kata-kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Okay, sadaqallahul aliyyul azim. Baik, apa maksudnya? Allah sebut dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191 bahawa sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian yang berlaku di langit dan di bumi, lalu berkata, wahai Allah, kami tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kejadian ini telah begitu banyak mengajar kita bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengatur objek langit yang saban hari menemani kita dalam kehidupan. Bulan, matahari dan selain objek cakrawala yang lain. Fenomena gerhana bulan penuh ini menyaksikan bahawa bagaimana Allah boleh menyusun, memerintahkan, mengarahkan makhluknya, iaitu bumi, matahari dan bulan untuk berada dalam keadaan satu garisan yang lurus. Okay, dalam keadaan satu sesatah dan juga selari. Yang mana bayang-bayang bumi boleh menutupi permukaan bulan. Seolah kita akan melihat seolah bulan itu kelihatan warna kemerah-merahan. Asal disebabkan oleh tindak balas daripada atmosfera yang ada. Bagaimana kejadian ini boleh berlaku? Masya Allah. Itu adalah semua aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah sebut dalam surah Yasin, kullu fi falakin yasbahun. Okey, semua objek-objek ini yang Allah ciptakan ini beredar di tempat edarannya masing-masing. Kalau kita tengok balik bagaimana fenomena gerhana bulan penuh ini berlaku, okey, yang mana kita dapat saksikan, dan kita kena ingat dan kita sentiasa diingatkan bahawa ada tuntutan-tuntutan sunnah yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW akan fenomena yang sungguh hebat ini kepada kita sebagai hamba-Nya. Okey. Antara tuntutan yang disuruh untuk kita melaksanakannya, antaranya adalah seperti kita menunaikan salat sunat gerhana. Alhamdulillah, tahniah kepada mereka tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan melaksanakan salat sunat gerhana, khususnya gerhana bulan yang baru-baru ini berlaku. Okay, tahniah dan syabas. Okay, kita dah melaksanakan tuntutan yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Yang mana baginda Nabi menggalakkan kita untuk menunaikannya. Okey, di samping itu kita boleh memberi sedekah, membanyakkan takbir, okey, banyakkan zikir, berdoa dalam keadaan kita dilanda pandemik COVID-19 yang wallahu alam kita tak tahu macam mana kesudahannya. Kita digalakkan, sangat dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang perlu kita laksanakan
disebabkan oleh berlakunya fenomena gerhana bulan penuh ini, memberi bukti bahawa kita perlu rasa syukur bahawa Allah lah yang selayaknya mengatur kejadian alam ini, dan kita sebagai hamba, kitalah yang selayaknya untuk menjalankan segala amanah tugas kita sebagai hamba yang telah diberikan kepada kita. Dan kita perlu juga ingat bahawa kebesaran yang Allah buktikan kepada kita ini untuk melahirkan rasa takut. Okey, rasa menjadikan supaya kita sentiasa beringat untuk tidak melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah apabila berlaku fenomena gerhana bulan ini, marilah sama-sama kita saling memperingati, mengajak ahli keluarga, jiran tetangga, sahabat handal dan rakan taulan untuk menunaikan tuntutan-tuntutan ibadah yang berkait rapat dengan fenomena yang berlaku ini. Subhanallah, insya-Allah segala kebaikan yang kita laksanakan ini akan menjadi satu pahala berpanjangan untuk kita. Dan saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang, kakak-kakak, saudara-saudari tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh yang telah berlaku pada 26 Mei yang lalu. And antara yang menjadi bukti kepada tuntutan ini, seperti mana saya petik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda mendirikan solat bersama orang ramai, lalu baginda berdiri qiyam dalam solatnya dengan memanjangkan qiyamnya dengan bacaan surah yang panjang. Kemudian baginda rukuk dengan memanjangkan rukuknya. Selepas rukuk baginda berdiri lagi dengan memanjangkan qiyamnya, namun tidak selama qiyam yang pertama. Kemudian baginda rukuk dan memanjangkan rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Baginda selepas i'tidal baginda sujud dengan memanjangkan sujudnya. Seterusnya baginda mengerjakan rakaat kedua seperti mana pada rakaat yang pertama. Saat baginda selesai melaksanakan solat, matahari telah nampak kembali. Kemudian baginda Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada orang ramai dengan memulai khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mengagungkannya. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada segala tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah berlaku gerhana disebabkan kerana mati atau hidupnya seseorang itu, maka jika kalian melihat gerhana, maka perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakbirlah, dirikanlah solat dan bersedekahlah. Kemudian baginda bersabda lagi, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali saat dia melihat hamba laki-laki dan hamba perempuannya yang tergamak melakukan zina. Wahai umat Muhammad, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan sedikit ketawa dan lebih banyak menangis. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu taala, itu cerita yang pertama. Bagaimana pula dengan cerita yang kedua? Berlaku pada tanggal 28 Mei baru-baru ini. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi dimaklumkan. Okey, dihebahkan dengan berita berlakunya satu lagi fenomena ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu satu cerita yang kedua daripada langit yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu cerita tentang fenomena istiwa a'zam, di mana fenomena ini berlaku mana kedudukan matahari berada melintasi permukaan tegak di atas Makkatul Mukarramah. Terlebih senang kita nak sebut berada dalam laluan tegak ketika istiwa di Masjidil Haram. Dan apa signifikan daripada berlakunya fenomena ini? Fenomena memberi peluang kepada kita semua untuk membuat semakan, membuat pembetulan serta membuat pengukuran semula arah kiblat, khususnya di rumah kita. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19, kita pun tak dapat nak berjemaah sepenuh masa di masjid ataupun di surau-surau. Kita digalakkan lebih banyak menunaikan jemaah di rumah. Okey, sambutan Aidilfitri kita yang lalu pun masih bersolat hari raya di rumah. Aidilfitri tahun ini pun kita bersolat hari raya di rumah. Solat sunat gerhana pun kita tunaikan secara berjemaah di rumah. Sebolehnya kita kena pastikan bahawa kiblat dalam rumah kita khususnya adalah kiblat yang kita yakin betul dan lebih baik tepat
berdasarkan ilmu dan kepakaran yang kita ada. So dengan berlakunya fenomena ini, okey, Allah memberi panduan, Allah memberi tunjuk ajar kepada kita melalui objek angkasanya iaitu matahari dengan rujukan bayang-bayang objek-objek tegak ini supaya kita dapat membuat semakan semula arah kiblat yang selama ini kita jadikan sebagai panduan untuk kita menunaikan ibadah-ibadah dalam melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah sebagai hamba. Mungkin tuan-tuan dan perempuan dapat poster-poster yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat dari Jabatan Mufti, sahabat-sahabat lain daripada Persatuan Falak Negeri dan sebagainya yang membantu sebenarnya, yang berkongsi maklumat dan ilmu berkaitan kaedah cara untuk menentukan, untuk mengukur semula arah kiblat di rumah kita. Sudah pastinya dalam keadaan kita bekerja dari rumah, kan, banyak masa kita di rumah, ambillah peluang dan insya-Allah fenomena ini akan berlaku sekali lagi pada tanggal 16 Julai. Okey, pada tanggal 16 Julai pada jam 5.28 petang. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan tidak berkesempatan ataupun cuaca baru-baru ini tidak mengizinkan, okey, kita cuba sekali lagi demi kebaikan dan keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah solat yang memerlukan bahawa keyakinan sahnya kita untuk menghadap arah kiblat. Kan, sudah pastilah kita banyak dapat poster ni. Jadikan panduan, boleh baca dan dapatkan maklumat daripada mereka yang lebih arif tentang bagaimana nak mengukur arah kiblat berpandukan fenomena istiwa azam. Okey, kalau kira kita di Malaysia, fenomena ini berlaku pada waktu petang bersamaan tengah hari di Makkahul Mukarramah. Okey, sebab perbezaan zon masa antara kita dengan Makkahul Mukarramah lebih kurang 5 jam. Jadi tengah hari di Makkahul Mukarramah kita berada lebih kurang pukul 5. So pada 16 Julai nanti pada jam 5.28 petang lebih kurang kita dapatlah membuat semakan semula arah kiblat kita, khususnya di rumah kita. Kita tanda semua bilik-bilik yang kita ada. Okey, kita ada 3 bilik, kita ada 2 bilik, kita ada 5 bilik. Kita boleh tanda arah kiblat di ruang tamu dengan panduan yang telah diberikan menggunakan objek tegak, sama ada frame pintu, frame tingkap yang masuk bayang-bayang dalam rumah kita, itu lebih baik untuk kita jadikan sebagai rujukan. Banyak maklumat telah dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Okey, mereka daripada Jabatan Mufti di luar sana untuk kita jadikan sebagai panduan. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya sedikit sebanyak membantu kita untuk mempertingkatkan kualiti ibadah kita sebagai hamba. Janganlah kita melihat perkara ini sebagai satu perkara yang tidak ada makna dalam kehidupan kita. Jadi dengan adanya fenomena ini, dua cerita yang saya bawa tentang kejadian yang berlaku di angkasa, iaitu fenomena gerhana bulan dan juga fenomena istiwa azam ini dapat memberi satu ilmu dan dapat meningkatkan lagi kesedaran serta keimanan kita kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas, untuk melaksanakan amalan sebagai hamba yang beriman, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebagai permulaannya daripada saya Muhammad Razlan bin Ahmad, mohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, abang-abang dan kakak-kakak, saudara dan saudari, doalah kebaikan kita bersama. Doakanlah kebaikan untuk umat Islam seluruhnya agar dapat kita menjalani kehidupan dengan lebih baik sebagai umat yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal alim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada terdapat kesilapan, kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lamu bissawab.